Assalamualaikum, selamat malam. Ada lagi ke yang belum tidur? Assalamualaikum, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sebelum kita mula, Kak Wi malam ni solo je, layan solo malam ni. Sebabnya dah lewat dah pun, tapi Kak Wi live juga sekejap. Nak kongsikan sikit saja malam ni. Sebelum tu kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kita berselawat. Dah selawat hari ni kan? Dah dapat selawat 1000 hari ni. Alhamdulillah, tahniah kepada yang dah dapat selawat 1000 hari ni. Hari Jumaat ni kan, kita memperbanyakkan selawat. Tahniah yang dah berjaya 1000. Sama ada buat dalam satu masa ataupun sepanjang hari. Sepanjang hari dapat buat 1000. Alhamdulillah. Okey, malam ni kita nak mula juga dengan selawat. Jom sama-sama yang ada dengan Kak Wi malam ni, sama-sama kita selawat, tambahkan lagi selawat kita. Jom. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa berselawat tak kira pagi, petang, malam, dalam perjalanan, dalam kita memasak, dalam kita buat kerja rumah, insya-Allah kita alunkan je selawat tu. Biarlah banyak kali, banyak mana pun, lebih 1000 pun lagi bagus. Okey, seterusnya sebelum kita mulakan perkongsian kita malam ni, Fazila Faz. Assalamualaikum Kak Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih belum tidur. Alhamdulillah masih boleh teman Kak Wi ya. Sebelum kita mulakan, sesama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah, sedekahkan untuk diri kita sendiri supaya kita sentiasa sihat zahir dan batin ya, insya-Allah. Okey, sama-sama jom sama Kak Wi baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, semuanya sihat. Besok cuti, jadi kita adalah masa banyak sikit malam ni kan. Walaupun kita sibuk dengan tugasan, alhamdulillah kita dapat selesaikan mengikut apa yang kita rancang dan juga sejajar dengan yang apa Allah rancangkan untuk kita, kerana Allah adalah sebaik-baik perancang.
Okey, malam ni Kak Wi nak bagi tahu ataupun nak berkongsi ataupun mungkin dah tahu, nak bugarkan semula ingatan tentang mengapa kita membaca Al-Quran. Mengapa kita membaca Al-Quran kena kuatkan suara. Ini banyak tapi Kak Wi ulas sikit saja, nanti ada berkaitan sebab sekarang ni Kak Wi rasa benda tu sangat penting, lebih-lebih lagi dalam kita menangani COVID yang semakin orang kata mengganas kan, semakin mengganas sekarang ni. Okey. Al-Quran adalah salah satu sumber dia, sebab kita tahu dah Al-Quran ni adalah satu mukjizat yang terbesar yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Kak Wi rasa terharu, rasa macam nak menangis, rasa sebab pun ada bila ada di antara pengguna-pengguna BCA ni WhatsApp Kak Wi secara personal ya, menceritakan betapa bersyukurnya dia sebab boleh membaca Al-Quran. Sebab dah lama dah tinggal Al-Quran, dia kata. Dia dah lama dah tinggal Al-Quran, tapi dengan asbab ni, yang kata asbab dalam tu kita ada surah bacaan kan. Kan kita ada surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan juga surah apa satu lagi? Surah Kahfi. Kan 5 surah tu kan ada dalam buku BCA kita. Jadi secara tak langsung dia kata dia menitis air mata dia bercerita bila dia buka Al-Quran, sebab dah lama dia tak buka Al-Quran. Alhamdulillah Kak Wi rasa bersyukur sangat. Perkongsian dia tu satu perkongsian yang sangat melegakan, yang sangat terinspirasi, rasa macam rasa satu orang kata satu kejayaan bila kita dapat melihat kawan-kawan kita ataupun sahabat kita yang sama ada kita kenal ke tak kenal sebelum ni dapat membuka Al-Quran. Asbab kita ni sebagai asbab lah, asbab memiliki buku BCA tadi sebab nak checklist kita dah ada baca Quran ke belum hari ni, kan. Sebab kita tahu salah satu amalan yang kita baca walaupun kita tak tahu makna ke, kita baca, kita tengok pun kita dah dapat pahala. Bayangkan, pahala tu bukan dibayar pada satu ayat, tetapi pahala tu dibayar pada satu huruf. Bayangkan, dalam satu surah Al-Fatihah tadi pun dah berapa banyak huruf kan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah pun itu pun ayat Al-Quran ya. Tapi yalah, takkan kita nak baca Al-Fatihah saja kan. Dalam solat pun kita dah baca. So kita perbanyakkan lagi baca Al-Quran kita buka Al-Quran tu belik-belik ya. Kita cuba rapatkan diri kita dengan Al-Quran. Itu adalah yang terbaik. Sebab apa Kak Wi ada terbaca satu artikel ni sangat sentak, sangat menyentuh hati, kerana artikel ni dibuat oleh orang luar negara. Ya. Istilah dia kata mahu sihat baca Al-Quran. Mahu sihat baca Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah pembunuh kanser. Ya, pembunuh kanser yang ada dalam diri dia sendiri ya, dalam diri kita, mungkin yang ada pengidap kanser di sini. Al-Quran itu adalah salah satu penawarnya sebenarnya, adalah salah satu penawar yang mana pengaruh membaca Al-Quran tu meresap ke dalam tubuh badan kita. Sebab tu kita kalau baca Al-Quran kita kena baca kuat. Sebab bila kita baca kuat, ayat-ayat tu yang dia ada zat-zat ayat tu menyerap dalam tubuh badan kita ya, menyerap dalam tisu-tisu kita, dalam apa kita panggil dalaman kita ni lah kan, sel-sel darah kita, betul ya. Okey, masya-Allah, kalau kita tengok macam tu besarnya nikmat Al-Quran, kalau kita tak mengamalkan, kalau kita tak baca Al-Quran, alangkah ruginya kita kan. Kalau kita dah lama tinggal tak apa, kita buka balik, dekatkan balik diri kita dengan Al-Quran. Banyaklah bukti-bukti ilmiah yang kita dapat kan, sejak daripada zaman dulu lagi, tapi sudah kita nampak di akhir-akhir ni, di akhir-akhir saat-saat akhir zaman sekarang ni, kita lihat kemukjizatan Al-Quran tu membuatkan para saintifik kita ya, para saintifik kita saintis kita banyak terpesona ya atas keilmiahan, atas kemukjizatan yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Khususnya memang pada ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah yang kita baca. Ini Kak Wi bacakan satu artikel ni ya, kajian yang dibuat oleh seorang Profesor Dr. Suzanne Moore, PhD, telah menulis dalam satu jurnalnya. Dia berkata, ini sebuah kitab yang menakjubkan kerana terbukti kemukjizatannya. Ia telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sejenis ubat penyakit manusia. Nampak kan? Kita kalau orang Islam tak mengkaji ataupun tak mengamalkan Al-Quran sangatlah rugi. Sebab orang yang bukan
daripada Malaysia ataupun dari agama Islam membuat kajian, ya, membuat kajian yang mana ayat Al-Quran ni boleh menjadi ubat kepada penyakit dalam diri manusia. Suara, Kak Wi sebutkan tadi, suara. Bila kita membaca, sebab tu kita panggil tilawatul Quran. Bila kita membaca, kita janganlah baca Al-Quran dalam hati. Kita kena baca Al-Quran tu dengan suara. Dengan suara, ya. Sebab apa? Suara yang keluar daripada bacaan seseorang tu, dia akan melayang-layang ke udara, kemudian masuk, melewati tubuh badan kita, masuk ikut telinga kita, kemudian masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh badan kita. Kemudian suara yang kita dengar tu dengan irama taranum, dengan cara kita baca tu secara tertil tu, membuatkan satu frekuensi yang tertentu yang memang dah terkhusus dalam tu, mengandungi informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Masya Allah, nikmatnya kan membaca Al-Quran ni. Nikmat membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau kita dah biasa baca Al-Quran, kita akan jadi asyik, kita akan jadi asyik, kita akan tak sedar kita baca berhelai-helai. Berhelai-helai. Okay. Al-Quran ni memang dah tersusun, ya, secara sistematik dengan irama yang sangat indah. Contoh kita baca, apalah kita baca surah apa kita baca. Sebab kadang-kadang kori-kori kita ni membaca surah-surah tu mengikut makna surah tu sendiri. Kadang-kadang dibacanya dengan tinggi, ya. Ataupun kita mulakan biasanya basic dengan bayati kan, Al-Quran. Kita banyaklah kalau kita lihat taranum Al-Quran tu sangat-sangat indah, sangat-sangat unik. Yang memang kebanyakannya dipelopori, ya, oleh orang Malaysia, orang Indonesia, orang Arab sendiri tu jangan cakap lah kan, sebab mereka memang dari sana dan mereka amat memahami kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quran. Macam kita ni, kita tak berapa nak faham kalimah Arab, tetapi Al-Quran ni kalau kita tak faham pun, kita baca pun, itu pun dah pahala. Bayangkan setiap huruf tu kita baca adalah pahala, bukannya setiap ayat, setiap huruf. Bayangkan. Jadi alangkah ruginya kalau kita ada Al-Quran, kita tengok je kan, kita tak baca, mula kita pegang, tak apalah kita dekati. Jadi Kak Wi rasa bagi yang pengguna Kak Wi ni, yang pengguna BCA ni, bila meluahkan rasa hatinya, dia menangis apabila dia terpaksa buka Al-Quran. Ya Allah, subhanallah, Kak Wi rasa menyangkap belum mendengar kan. Dia kata, ya Allah, terima kasih Kak Wi, disebabkan dapat buku BCA ni lah saya mula buka Al-Quran yang dah lama saya tinggal, yang dah lama saya simpan duduk dalam lemari, yang memang tak buka dah lama dah. Jadi bila kita dengar macam tu, kita rasa satu, ya Allah, syukur, Alhamdulillah kan. Asbab, orang katakan asbab. Bila kita tengok, kata okey, baca surah Al-Waqi'ah, contoh kan, dalam tu ada kita checklist kita. Jadi dia mula mencari di mana surah Al-Waqi'ah, muka surat berapa, sampai dia telefon Kak Wi. Kak Wi, surah Al-Waqi'ah muka surat berapa ya? Punya dah lama kan tak baca Al-Quran. Tapi Alhamdulillah masih lagi belum terlambat, orang kata masih lagi tidak ada istilah terlambat untuk kita mulakan sesuatu amalan ataupun sesuatu ibadah, sama ada yang kita dulu yang kita pernah buat, ataupun yang kita tak pernah buat, ataupun yang kita baru nak mula. Nah, itu adalah satu anjakan kita kata sebenarnya satu hidayah kita. Itulah yang mahal. Sebenarnya Kak Wi nak cakap, kalau kita dah lama tak buka Al-Quran, kadang-kadang kita lama tak baca Al-Quran, tiba-tiba kita terdetik nak baca Al-Quran, bukalah. Sebenarnya Allah sedang jentik kita, sedang jentik hati kita, sedang jentik kita punya fikrah kita ni sebenarnya yang memang lapar. Rohani kita ni sebenarnya memang lapar dengan ayat-ayat Al-Quran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yana. Waalaikumsalam Aina. Waalaikumsalam Syu. Thank you sudi join Kak Wi malam-malam ni. Kak Wi sebenarnya solo hari ni, layan solo, lambat pula tu. Okey, tak apa, sebab ni tadi ada kerja banyak yang nak disiapkan, kerja hakiki kan. Tak apalah. InsyaAllah Kak Wi cuma nak kongsi tentang Al-Quran ni, betapa bagusnya, betapa indahnya dan betapa besarnya mukjizat yang ada dalam Al-Quran ni, sehingga dapat mematikan sel-sel kanser yang berada dalam tubuh badan kita. Kak Wi ada terdengar satu ceramah ni, ceramah daripada kalangan kita juga. Dia menceritakan seorang tu dia ada kanser mulut, ya. Dia ada kanser mulut, kemudian dibacakan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebab apa? Ini adalah dari ayat Al-Quran, doa Nabi Musa, yang mana Nabi Musa bacakan ayat ni berkali-kali, nak fasih ketika berkata-kata. Sebab Nabi Musa kan kita tahu kan sejarah dia, apabila diberikan emas dengan api, yang mana dia nak. Jadi Nabi Musa pilih api. Jadi api itulah yang masuk ke dalam mulut, betul tak?
Nabi tu yang masuk ke dalam mulut menyebabkan cederanya lidah Nabi Musa. Jadi menyebabkan itulah Nabi Musa berkata-kata dengan keadaan yang kurang fasih. Maka Allah turunkan, Allah temankan Nabi Musa ni dengan Nabi Harun sebagai pembantu ataupun melancarkan kalimah-kalimah yang Nabi Musa ingin sampaikan. Itu dari segi sirah lah. Jadi kita ngambil pengajaran tadi daripada Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi puan ni dia baca ayat ni berkali-kali dengan niat dia nak membunuh kanser yang ada dalam mulut dia, sebab dia ada kanser mulut. Kemudian setelah beberapa lama dia mengamalkan, alhamdulillah, dengan kuasa Allah, dengan mukjizat Al-Quran itu sendiri, kansernya dah hampir pulih. Dah hampir pulih walaupun masih berulang alik ke hospital, tapi doktor mengesahkan yang kansernya dah semakin baik, dah semakin kurang. Sebab kanser ni sebenarnya adalah salah satu sel yang ada dalam badan kita yang perlu kita lawan, kan? Yang perlu kita lawankan dengan ayat Al-Quran, salah satu daripadanya. Okey, banyak lagi kalau kita lihat surah-surah ataupun ayat-ayat yang boleh membunuh kanser. Ya? Kita boleh cari. Okey, Kak Win nak cerita lagi tentang bagaimana Kak Win sebenarnya rasa sentak bila orang luar yang menyiasat, kita kata membedah siasat akan kehebatan Al-Quran itu sendiri. Okey, hasil penelitian terkini seperti yang diungkapkan oleh tadi Kak Win sebut yang dari bukan Islam, ini dari Islam pula daripada Profesor Dr. Abraham, bahawa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tertil. Jangan kita baca tadwir. Tadwir itu untuk orang hafazan, kan? Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu bacaan tadwir. Yang kita nak baca tertil tu maksudnya kita baca perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Itu bacaan tertil. Maksud kita baca tu dengan penghayatan kita sendiri. Sebab kita menghayati baik-baik kalimah yang kita baca tu. Kalau orang baca tadwir ni biasanya orang untuk hafazan, dia memang untuk menghafal. Jadi daripada Dr. Abraham ni menyatakan sel-sel darah merah apabila dia terdengar ataupun frekuensi ayat Al-Quran yang kita bacakan didengar oleh telinga kita dan menyentuh sel-sel kita ni tadi, akan memperlihatkan satu respon yang tertentu. Dia kata ini ujian ataupun kajian yang telah beliau buat, kan, sehingga sel-sel kanser pun bunuh diri sendiri. Maksudnya sel itu mati di dalam diri kita ni, sel kanser itu. Jadi ini terbukti juga virus, kalau kita sekarang ni dia kata bahkan virus autoimun pun boleh lenyap. Maksudnya bolehlah kita kaitkan dengan keadaan COVID sekarang ini. Jadi alangkah baiknya kita memperbanyakkan alunan Al-Quran dalam rumah kita dengan mukjizat Al-Quran tu sendiri, kan. Boleh menghalau segala virus-virus yang ada di sekitar kita sekarang ni. Jadi kita dah banyak dah sekarang ni dengar sahabat-sahabat kita yang terkena virus corona ni, kan. Jadi salah satu daripadanya juga adalah kita membaca Al-Quran. Selain daripada kita mengambil ubat-ubatan yang tertentu, ya, Al-Quran kita jangan tinggalkan. Assalamualaikum Kak Wi. Waalaikumsalam Siti. Lambat Siti tidur hari ni. Yang penting kita kena yakin kehebatan Al-Quran. Betul, Ti? Betul. Saya sangat setuju dengan Siti, ya. Memang kita kena yakin sepenuhnya akan kebesaran dan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Setiap ayat dalam Al-Quran itu sebenarnya ada rahsia-rahsia dia tersendiri. Ada rahsia-rahsia dia tersendiri, kan. Jadi yang itu yang kita nak kena amalkan. Yang sedikit pun kita tahu, kita amalkanlah. Asalkan yang sedikit kita amalkan tu dia berterusan. Jangan hari ni kita amal banyak, lepas tu besok tak ingat, habis sampai sebulan tu sekali je. Kan lebih baik kita amalkan sedikit-sedikit tapi secara konsisten, secara istiqomah. Tu sebabnya pentingnya ada reminder kita untuk kita istiqomah dalam sesuatu amalan yang kita lakukan, insya-Allah. Okey, kajian ini tadi yang berkaitan dengan kanser ataupun darah merah ni tadi terbukti hasil penelitian daripada Profesor Victor Ian, PhD USA. Nampak tu, dibuat oleh orang bukan Islam. Ya, dan akhirnya mereka-mereka ini biasanya akhirnya akan memeluk Islam kerana kehebatan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Insya-Allah, kan. Jadi kita ni yang memang dalam rumah kita ada Al-Quran, yang memang mulut kita ni biasa sebut dengan Al-Quran, alangkah ruginya kalau dalam sehari itu kita tidak buka Al-Quran. Masya-Allah, rugi, kan.
Kak Wi mengingatkan diri Kak Wi juga sendiri dan mengajaklah kawan-kawan ya, sahabat-sahabat yang di luar sana, bukalah Al-Quran. Kalau tak mampu satu juzuk, satu muka, dua muka, tiga muka pun alhamdulillah dah. Sebab apa, kita banyak masa sekarang ni kan. Banyak masa selepas solat kita boleh baca. Sekurang-kurangnya kalau kita ikut BCA kita tu, kita dah dapat 5 surah satu hari. 5 surah satu hari kan. Contohnya sebelum kita tidur ni nanti kita akan bacakan juga surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk bukannya lama, sekejap saja, 30 ayat, sekejap saja. Okey, di samping itu juga, Kak Wi sambung balik dalam penelitian tadi. Di samping itu juga, penelitian dan memperlihatkan bahawa medium yang paling baik untuk informasi Al-Quran adalah air putih, madu, minyak zaitun, air zam-zam dan juga makanan alami yang sangat banyak ragamnya di dunia ini. Maksudnya makanan-makanan sunnah lah ya. Ia boleh menjadi medium informasi gelombang energi sesebuah bacaan Al-Quran tu. Maksudnya kita bacakan Al-Quran tu pada segelas air ataupun pada madu kan. Macam kita nak awet muda, kita bacalah surah Al-Waqiah ayat keberapa ya. Ayat keberapa, Kak Wi tak ingat dah ayat keberapa, rasanya belas-belas juga kan. Baca 7 kali dalam air, kita minum dengan niat untuk kita ni sentiasa cergas dari dalam dan luar. Maksudnya akan memberi impact kita awet muda. Ini yang ustazah ataupun ustaz Kak Wi ajar dululah. Dan disambungkan juga dengan selepas kita dah habis, dia ada 3-4 ayat ya dalam surah Al-Waqiah. Kemudian kita sambungkan dengan surah Yusuf ya. Izqala Yusuf li abihi ya abati inni tu kan. Kita baca itu sambungan dia untuk awet muda kan. Kita awet muda tu tak semesti kita rasa kita ni macam sentiasa nampak muda, tak. Maksudnya kesihatan organ dalaman kita muda kan. Jantung kita muda, maksudnya sihat lagi, kuat lagi. Macam tu. Sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok orang yang mengamalkan Al-Quran ni, salah satu kelebihan ni, mereka ni takkan nyanyuk. Takkan nyanyuk sebab frekuensi yang mereka dengar tadi pergi ke sel-sel otak dan sebagainya kan. Jadi kalau kita lihat salah satu punca manusia nyanyuk kan, sebab kurangnya membaca ayat Al-Quran. Kalau kita kurang membaca pun sekurang-kurangnya kita memperdengarkan bacaan Al-Quran tu. Tapi membaca tu adalah lebih baik sebab keluarnya perkataan-perkataan tu sendiri adalah mukjizat ya. Sebab itu adalah mukjizat teragung yang dapat kita warisi. Kalau yang lain tu kita tak dapat. Kita tak dapat nak melihat mukjizat Nabi yang keluarnya air, celah-celah jari Nabi. Kita tak dapat nak tengok tu. Jadi Al-Quran ialah salah satu mukjizat yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, yang untuk kita baca, yang untuk kita fahami dan untuk kita amalkan. Kan? Jadi kalau kita tak mampu yang kedua ketiga ni, kita baca. Kalau kita dah mampu baca, kita cubalah tadabbur. Kita cuba fahamkan, kemudian kita cuba amalkan. Kan? Janganlah kita tinggalkan terus. Ya, kalau kita tak boleh nak tadabbur, tak boleh kita nak amalkan sepenuhnya, janganlah kita tinggalkan terus. Sekurang-kurangnya kita bacalah dan kita amalkanlah pada kehidupan kita seharian ni, pada part-part tertentu yang kita rasa kita perlu. Contohnya surah-surah tadi. Contohnya kita nak baca surah Yasin malam Jumaat contoh, dan contoh macam surah Al-Kahfi kita mesti bacakan hari Jumaat. Sangat besar kan fadilatnya. Setiap surah tu dia ada fadilat dia tertentu. Surah Al-Hadid contohnya untuk tauhid dalam diri kita, untuk akidah dalam hati kita lebih kuat, lebih kukuh kan. Jadi itu yang kita kata Al-Quran tu adalah penawar. Cuma kita je kita tak baca kan. Okey, Kak Wi teruskan lagi kan. Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika Syarikat, berjaya membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab ataupun tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Ini kita ni bukan doktor, kita tak tahu kan. Tapi ni doktor sendiri buat kajian ya. Dr. Al-Qadi, ni doktor Islam lah yang membuat kajian di Klinik Besar Florida, Amerika Syarikat ya. Termasuk salah satunya jenis boleh menanggalkan, dan istilah dia kata boleh mengeluarkan pelbagai jenis penyakit. Masya Allah besarnya mukjizat Al-Quran kan. Waalaikumsalam Jihad. Thank you watching Kak Wi Jihad. Kan, teringin boleh juga nak nak duet-duet dengan Jihad kan. Seronok pula tengok Jihad duet-duet dengan siapa semalam ya? Dengan Zaitun kan. Okey.
Jadi kita lihat kalau kita ni bukan seorang yang pengkaji, yang kita ni bukan pakar dalam bidang perubatan, kita amalkan melalui penjelasan yang telah dibuat oleh doktor-doktor pakar ni tadi. Okey, kenapa pula kita nak menyangkal, sedangkan itu adalah satu penawar yang memang Rasulullah tinggalkan pada kita, tinggal lagi kita nak bacakan saja, nak amalkan saja. Okey. Kajian tersebut juga telah dikuatkan dengan penemuan oleh Muhammad Salim yang dipublishkan di Universiti Boston, ya. Mengapa di dalam Islam ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara kuat? Mengapa? Inilah salah satu sebab dia. Kita jangan baca Al-Quran dalam hati. Kita kena lontarkan suara kita ketika membaca Al-Quran. Okey. Begitu juga dalam solat. Sebab tu dalam solat kita ada baca macam solat subuh, solat maghrib, solat isyak kan. Kita kan baca kuat. Imam lontarkan dengan suara yang kuat. Sama juga kita, kalau kita sembahyang sendirian pun, kita solat sendirian sekalipun, kita ada rukun qauli kan. Kita ada 3 rukun kan. Kita ada rukun fi'li, kita ada rukun qauli, kita ada rukun qalbi. Fi'li itu ialah perbuatan kita, pergerakan kita kan. Qauli itu adalah bacaan kita, kemudian qalbi itu ada satu yang di hati kita, itu niat. Jadi kalau kita lihat kenapa dah disusun macam tu, Rasulullah beritahu kita macam tu, sebab kita bila kita baca, contoh kita baca surah Al-Fatihah, kita kena dengar bacaan kita, sekurang-kurangnya telinga kita sendiri kena dengar dengan perkataan yang kita ucapkan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar sendiri. Kalau kita solat sendirian pun, kalau lelaki tak ada masalah kan, kalau perempuan. Sebab tu dia panggil rukun qauli, rukun yang kita kena perkatakan. Maksud dalam dari sudut perkataan, kita kena zahirkan perkataan itu, sekurang-kurangnya telinga kita boleh dengar. Jangan kita baca Fatihah dalam hati, tak sah solat kita. Kita bismillah. Tak boleh, kita tak boleh baca Fatihah dalam hati. Kita kena baca Fatihah, kita kena dengar di sekuang-kuangnya telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Sekurang-kurangnya begitu barulah dia terjadinya ataupun tepatnya pada perkataan rukun qauli. Begitulah kan? Itu kaitanlah yang Kak Wi buat, ya. Okey, penjelasan yang Kak Wi kata tadi, kenapa kita kena bersuara bila kita membaca Al-Quran? Okey, sebab apa? Sebab setiap sel dalam tubuh kita ni bergetar, ya. Setiap sel di dalam tubuh kita ni akan bergetar, ya, dalam sistem tubuh kita ni yang sama ni, dan perubahan sekecil apa pun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di pelbagai bahagian tubuh. Maksudnya bila kita pendengarkan bacaan Al-Quran, sel-sel dalam tubuh kita ni akan bergetar. Maknanya kalau ada yang tidak sihat, dia akan keluar. Maksudnya dia akan keluar dan dia akan matilah. Okey. Jadi sel-sel yang rosak ini ataupun sel-sel yang rosak tadi, ya, sama ada yang tidak diperlukan ataupun yang diperlukan tetapi rosak, harus digetarkan kembali berulang-ulang kali untuk memberikan keseimbangan. Sebab tu Kak Wi kata sebelum Kak Wi mula kan, kita suruh baca surah Al-Fatihah kan, sama-sama kan, untuk sedekahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, sebab nak memperbaiki zahir dan batin kita. Sebenarnya secara automatik itu perkataan dari sudut ulama, tapi perkataan dari sudut saintifiknya ataupun saintis ni, rupanya dia memberi getaran pada sel-sel kita dan memperbaiki sel-sel yang rosak di dalam tubuh badan kita, ataupun membunuh sel-sel yang tidak diperlukan dalam tubuh badan kita. Masya Allah kan, besarnya kalau kita tak tahu, kita tak rasa kita membaca tu adalah satu kenikmatan. Tapi bila kita dah baca, macam Kak Wi, bila Kak Wi dah baca artikel berkaitan dengan saintis yang telah dibuat terhadap Al-Quran kan, bila kita baca Al-Quran tu, kita rasa satu nikmat yang ada zuk, orang kata. Kita baca tu, kita dengar, kita seolah-olah kita bayangkan yang sel-sel kita memang dengar apa yang kita baca, akan bergetar dengan ayat Al-Quran yang kita alunkan. Baru kita rasa tu, kita baca tu dengan rasa nikmat yang luar biasa. Okey, jadinya mereka munculkan kita kata mengikut pendapat Dr. Alfred Tomatis, seorang doktor dari Perancis. Dia kata terapi suara yang ditemukan melalui bacaan Al-Quran. Masya Allah. Kan sebab tu kita tak heran kalau orang dengar zikir pun boleh bersayu hati orang yang bukan Islam. Menangis dengan zikir ataupun dengar azan, orang boleh menangis dan boleh memeluk agama Islam. Ini kan pula ayat Al-Quran, kan? Ini doktor daripada Perancis, Dr. Alfred Tomatis.
Dia sendiri mengakui dan dia temui sebenarnya terapi suara. Dia ada buat kajian tentang terapi suara. Tapi dalam banyak-banyak terapi suara termasuk musical dia buat, rupa-rupanya dalam kajian dia buat tu yang paling hebat ialah terapi orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, kan indahnya bacaan Al-Quran, subhanallah. Okey. Sementara pula Dr. Al-Qadhi menemukan bahawa membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangan. Nampak tak? Alangkah baiknya kalau orang yang dalam keadaan stres buka Al-Quran, dibaca Al-Quran, kerana telah terbukti, bukan saja dibuktikan oleh Rasulullah, tetapi juga ni nampak ni daripada pakar-pakar sains yang sekarang ni mengkaji, menemukan bahawa membaca Al-Quran dengan suara tadi dapat memperbaiki atau mengimbangkan, mengembalikan keseimbangan sel-sel otak kita. Betul Kak Wi, terasa auranya ketenangan jiwa. Yes, kita kena rasa bila membaca Al-Quran tu akan memberikan ketenangan kepada orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Jadi penelitian ini membuktikan sel kanser dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara sahaja. Ini yang dari Perancis tadilah yang membuat kajian tadi, terapi suara yang dapat membunuh sel kanser. Dan kembali terbukti bahawa membaca Al-Quran sangat berkesan dalam proses menyembuhkan sekalipun penyakit kanser. Apalagi virus yang ada sekarang ni kan, sebenarnya sangat boleh kita hancurkan dengan Al-Quran. Sebab tu kita selalu kan kita dengar, okey malam ni kita baca semua serentak satu Malaysia baca Yasin. Yasin tu adalah surah daripada Al-Quran. Jadi sebenarnya alunan Al-Quran tu kita nak nak gemuruhkan satu Malaysia ni supaya COVID ni, virus-virus ni dapat dihapuskan. Itu sebagaimana negara Brunei buat kan, melontarkan bacaan Al-Quran tanpa henti. Masa mula dulu kita tengok sampai sekarang pun dia orang masih lagi buat amalan surah Yasin ni setiap hari Jumaat. Baguslah satu negara dia buat, bermula dengan pemimpin dia okey. Jadi sebab itulah juga dengan bacaan ni tadi kita dapat menyihatkan sel-sel yang tidak sihat ataupun yang kurang aktif mengembalikan keseimbangan program yang terganggu dalam sel tubuh badan kita. Dalam ni juga ada kajian daripada Dr. Al-Qadhi ni ada juga menyebut, boleh dilihat dia kata dalam surah Al-Isra ayat 82. Dan lebih menguatkan supaya diri kita ni semakin rajin dan juga semakin rasa penting untuk membaca Al-Quran, kerana menurut survey-survey yang telah dibuat oleh saintis tadi, suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Nampak tak? Sebab tu kalau kita lihat orang yang mengamalkan perubatan tradisional, perubatan Islam kan, perubatan Islam secara syifa ni, mereka ni suruh kita mengamalkan ayat-ayat tertentu kan untuk membuang jin ataupun apa-apa saja yang jenis singgap di badan kita kan, di dalam tubuh badan kita ada yang menumpang dan sebagainya. Nampak kat situ kita dah lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu menolak segala jenis anasir yang tidak baik. Begitu juga virus yang berada di sekeliling kita sekarang ni. Okey, jadi cara terbaik kita sendiri baca, bukan kita dengar daripada alunan orang, bukan kita dengar daripada radio ataupun daripada tape recorder sebagainya. Tapi kalau kita tak mampu, bolehlah kita ikut dulu, kemudian kita bacalah sendiri cubalah kita baca sendiri untuk kebaikan diri kita sendiri, insya-Allah. Sebab itulah juga kita boleh lihat dia kata dalam ayat surah Al-Isra Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 55 ayat 55 dan juga surah Al-Isra ayat 9. Jadi ada yang menceritakan tentang kenapa kita kena nak baca kuat bila kita mengalunkan bacaan Al-Quran Mengapa kita lihat solat berjemaah lebih dianjurkan? Sebab apa? Sebab dalam tu adanya bacaan yang dilantunkan dengan keras, dengan kuat sehingga terdengar oleh semua telinga makmum kan. Yang mana seharian dah kita ni bekerja, banyak sel-sel kita yang rosak dengan pencemaran alam sekitar dan sebagainya, tapi bila kita mendirikan solat berjemaah dengan membaca ayat tadi dengan kuat, dapat memulihkan semula sel-sel yang rosak yang kita tidak nampak tu sebenarnya. Okey, maka kesimpulannya, nak habis dah ni, nak habis dah. Boleh laju ke Kak Wi?
InsyaAllah kita ambil aura Al-Quran ni sangat-sangat luar biasa. Okay, secara kesimpulannya maka dapatlah kita simpulkan bacalah Al-Quran ya di pagi hari dan di malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal ataupun memberikan keseimbangan dalam tubuh kita, memperbaiki tubuh badan kita. Okey, kedua, kurangilah mendengar muzik ya yang hingar-bingar, yang muzik yang tak tentu arah tu, gantikan saja dengan baca Al-Quran ya, kerana ia boleh menyembuhkan. Siapa tahu kalau kita punya potensi, mana tahu kan kita ni ada risiko untuk kena kanser, baru nak bermula dengan asbab kita membaca Al-Quran tadi, segala sel-sel kanser kita tu dapat dimatikan dengan alunan Al-Quran tadi. Ketiga, baiki bacaan Al-Quran kita, baca dengan tertil, penuh dengan hukum tajwid yang bagus ya, kerana efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam menyembuhkan penyakit yang ada di dalam badan kita. Hanya dengan tilawah yang baik ya, dengan tajwid yang baik, dengan secara tahsin, maka kesihatan akan lebih terjamin. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Sebenarnya Kak Wi nak cerita sekarang ni lah kan, sebab ramai yang yang kita dengar, yang terkesan ataupun yang terkena lah dengan pandemik ni, yang mengidap. Mungkin yang tahap 1, tahap 2 tu bolehlah kita amalkan banyak membaca Al-Quran supaya virus-virus ini lari jauh daripada kita. Kalau kita rasa nak demam sikit tu ya, bacalah banyak-banyak. Maksud lebih daripada hari biasa. Kan? Lebih daripada hari biasa. Wa syifai lama fil sudur. Apa? Wa syifa'un lima fis sudur. Kan nampak dalam tu ayat tu surah Syifa. Ia bermaksud penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Bacalah ayat berkenaan sambil tangan diletakkan di dada. Kita hayatilah, kita baca Al-Quran tu, kita boleh bacakan, sediakan air segelas, kita bacakan ayat Al-Quran, kemudian kita minum, kita niatkanlah untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, ataupun mematikan sel-sel yang tidak bagus ada dalam tubuh badan kita, ataupun untuk mematikan virus yang berada hinggap di dalam tubuh badan kita yang tidak diperlukan. Kita niatlah, kita bolehlah bacakan dalam air ataupun dalam madu ataupun dalam minyak zaitun ya. Itu antara bahan-bahan yang boleh kita gunakan lah, ataupun kita baca saja, kita dengar ya, kita sapukan, boleh kita tiup tapak tangan, kita sapukan. Itu biasa juga kita nampak orang alim-alim ulama untuk mengubati ya, ataupun pengamal perubatan Islam ya, menggunakan air, menggunakan tiupan ya. Tiupan tu sebenarnya nak menyampaikan frekuensi bacaan Al-Quran kita tadi ke dalam air tersebut, supaya bila kita baca dengan lafaz bismillah tu dapat memberikan manfaat, memberikan kesan daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi tu meresap ke dalam tubuh badan kita. Itulah yang Kak Wi nak kongsi malam ni. Mudah-mudahan dengan asbab adanya tercatat surah yang 5 surah yang ada dalam BCA itu membuatkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita kembali membaca ataupun membuka Al-Quran, menjadikan sebagai satu rutin. Bayangkan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rutin kita dalam seharian, yang kita rasa tidak lengkap kalau sehari kita tidak membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya pagi tu kita bacalah surah Al-Waqi'ah, dan malam tu sebelum tidur kita bacalah surah Al-Mulk ya. Banyak itu Kak Wi dah cerita dah dulu bagaimana surah Al-Mulk tu dapat membantu kita di dalam kubur nanti ya. Bagaimana surah Al-Waqi'ah itu dapat menjauhkan kita daripada sifat kefakiran ya, ditimpa kefakiran. Banyak sebenarnya surah-surah ni. Banyak surah ni. Macam mana kalau kita baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu boleh menghilangkan dahaga kita. Ya Rasulullah, dekat kita pada mahsyar nanti ada telaga Kausar yang dapat membantu kita kan. Kita jadikanlah supaya kita ni dikenali dengan asbab kita membaca Al-Quran. Kita ni dikenali nanti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kitalah yang mewarisinya. Kitalah yang mewarisi kitab Al-Quran tersebut. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak menggunakan, tidak membaca, tidak mengamalkan. Sekurang-kurangnya kita membaca ya. Awal kalau tak tahu baca lagi tu, jangan segan silu kita nak membaca bermula daripada Iqra. Jangan kita segan silu, sebab Nabi Muhammad sendiri pun terima Al-Quran daripada Jibril ya. Apabila surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 diturunkan, ayat yang pertama, Nabi sendiri pun dalam keadaan buta huruf, yang tidak tahu membaca ya.
berkali-kali malaikat baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Iqra, bacalah, sebab tu ayat yang pertama turun, bacalah. Maknanya suruh kita belajar, Allah turun ke Iqra tu, kalau kita tadabbur perkataan Iqra tu sendiri, membaca itu menunjukkan tanda kasih sayang Allah kepada kita ni sebagai hamba-Nya, untuk kita ni belajar. Ya, sebab tidak ada orang yang lahir terus pandai, kan? Nak suruh kita belajar. Sebab itulah kalau kita tadabbur, kan, Iqra tu sendiri menunjukkan betapa Allah sayangnya kepada kita, memberi kita ni peluang untuk belajar membaca Al-Quran, kan? Kak Wi rasa itu saja rekod daripada Kak Wi malam ni. Yang masih hadir dengan Kak Wi ni, kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya, ataupun nak berkongsi ayat yang lain, ataupun nak berkongsi lagi, mungkin ada surah-surah ataupun ayat yang pernah sahabat-sahabat amalkan, yang memberi kesan yang baik kepada diri sahabat, ya. Kita ambil tahu juga Al-Quran mengandungi sebanyak 114 surah dengan 6,236 ayat, ya. 6,236 ayat. Ia mencukupilah dalam 30 juzuk tu, di mana setiap juzuk terbahagi kepada dua bahagian. Itu sebanyak 60 hizb terkandung di dalamnya. Hizib, ya. Kalau kita tengok biasanya dalam satu juzuk tu ada lebih kurang dalam 21 hingga 20 muka surat gitu lah, 21 ke 20 gitu, kan. Cuma ada surah yang panjang, surah Al-Baqarah dia agak panjang sikit lah, kan. Banyaklah muka surat dia. Jadi kita ambil tahu juga Al-Quran tu diturunkan di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan totalnya Al-Quran tu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara beransur-ansur. Ya, secara beransur-ansur. Jadi alangkah baiknya kalau kita dapat menghafaz Al-Quran, boleh kita bacakan setiap masa kalau kita dah hafal, kan, insya-Allah. Okey, tekan-tekanlah butang share supaya apa yang Kak Wi kongsikan malam ni tentang getaran ayat Al-Quran itu dapat memberikan frekuensi kepada sel-sel yang ada dalam tubuh badan kita, yang boleh membunuh sel-sel yang tidak diperlukan dan membunuh virus yang ada di sekitar kita, insya-Allah. InsyaAllah cuba kita amalkan Al-Quran ini sebagai satu amalan yang kita dapat buat setiap hari, ya, insyaAllah. Okey, itu saja daripada Kak Wi malam ni. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, segala yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kita. Sama-sama kita baiki, insyaAllah. Okey, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Okey, sayang semua. Terima kasih Abang nak kongsi.